di 2.1 sistem respirasi. Jadi, apa yang terkandung dalam sistem respirasi manusia? Ya, sebelum itu kita kena tahu dulu, ya, apa maksud pernafasan. Ya, pernafasan merupakan proses menyedut udara atau menarik nafas dan menghembus udara atau menghembuskan nafas oleh paru-paru. Sistem di dalam badan yang membantu kita bernafas ya, dikenali sebagai sistem respirasi manusia. Baik, seterusnya gambar ranjah menunjukkan sistem respirasi manusia, iaitu struktur organ kita yang terlibat dalam sistem respirasi. Ya. Dimulai dengan lubang hidung, ada rongga hidung, pharynx, ada larynx, ada epiglottis, lagi ada trachea, bronchus, ada bronchial, ada otot intercostal. Ya. Jadi berlaku di paru kanan dan juga paru kiri, ada diafragma dan juga ada alveolus. Okey, seterusnya bagaimanakah sistem ataupun mekanisme pernafasan? Jadi kalau kita cuba kamu bernafas, kamu bernafas, letakkan tangan kamu di hidung. Dapat rasa tak bahawa udara tu disedut masuk? Cuba pula kamu menghembus nafas. Okey, dapat rasakan tak bahawa udara tu dihembus keluar. Sekali lagi, cuba letak tangan kamu di dada kamu, tarik nafas. Apa jadi pada dada? Kamu akan rasa dada kamu terangkat, kan? Cuba tarik nafas, hembus. Jadi kamu akan rasa pada tangan kamu bahawa dada kamu akan terangkat bila menarik nafas dan akan turun bila menghembus nafas. Okey, seterusnya adalah laluan udara dalam mekanisme pernafasan. Okey, bagaimana udara itu masuk ke dalam laluan ya, daripada lubang hidung akan sampai ke alveolus. Ini laluan dia. Okey, mula-mula udara masuk lubang hidung, sepasnya ke rongga hidung, akan melalui pharynx, larynx, trachea, bronchus, bronchial dan seterusnya pergi ke alveolus. Okey. Jadi cuba kita tengok dalam gambar ni. Apakah laluan yang cikgu sebutkan tadi? Okey, bermula di lubang hidung di sini. Okey, seterusnya dia masuk ke rongga hidung. Seterusnya pergi ke pharynx, seterusnya pergi ke larynx, seterusnya pergi ke trachea, seterusnya pergi ke bronchus, seterusnya pergi ke bronchial dan akhir sekali akan pergi ke alveolus. Itu adalah laluan bagi udara ya sebelum sampai ke alveolus. Okey, sebelum kita masuk ke mekanisme pernafasan, iaitu bagaimana kita menarik nafas dan menghembus nafas, ya, kita perlu tahu dah konsep ini. Konsep apabila isi padu udara berkurang, tekanan bertambah. Apa maksudnya di sini? Contohnya dalam satu sistem ya. Okey, cikgu anggap ini satu sistem. Okey. Contohnya, cikgu ada satu sistem di sini. Okey, laluan. Jadi, di sini udara lah. Ini isi padu udara dalam ni. Jadi, contohnya. Okey, yang pertama. Kita isi padu tu kita kurangkan. Maksudnya, bila kurangkan, maksudnya kita letak macam ni. Nampak? Maksudnya isi padu udara yang dalam ni saja. Nampak berkurang. Berkurang kan isi padu udara dia. Okey. Tekanan bertambah. Maksudnya tekanan di sini akan tinggi. Itu maksudnya. Okey. Jadi, bila tekanan tinggi, tekanan di luar rendah. Jadi, apa berlaku pada udara? Sudah tentu udara tu akan terkeluar. Cuba kita bandingkan pula yang satu ni. Okey, kita ada sistem yang sama.
Okey. Tapi isi padu udara kat sini bertambah. Apa berlaku pada tekanan sini? Tekanan dia berkurang. Bila tekanan berkurang, tekanan mana yang akan pergi? Tekanan dari luar yang akan masuk ke dalam tekanan yang berkurang. Okey, kena faham konsep ini sebelum kita bincangkan tentang mekanisme menghembus dan menarik nafas. Okey, apabila isi padu berkurang, okey, isi padu ni berkurang, tekanan dia bertambah. Maksudnya udara dalam ni akan keluar. Sebab tekanan dia kuat kat sini. Tapi bila isi padu dia bertambah, ya, apa yang berkurang? Tekanan yang berkurang. Jadi apa berlaku? Luar yang akan masuk ke dalam. Okey. Kita akan masuk ke mekanisme adalah menarik nafas. Okey, jadi bagaimana kita menarik nafas? Sebelum tu kita lihat dulu apakah struktur yang terlibat. Okey, kita ada, ya, sudah tentulah paru-paru, ya, trakea, sangkar rusuk, otot interkostal dan juga diafragma. Okey, jadi apa yang berlaku bila menarik nafas? Ya, apabila kita menarik nafas, sangkar rusuk bergerak ke atas dan keluar. Okey, jadi apa yang berlaku pada diafragma? Diafragma akan mengecil dan bergerak ke bawah. Seterusnya, isi padu rongga toraks akan bertambah. Okey, ingat tak tadi? Bila isi padu dalam ini bertambah, apa berlaku pada tekanan? Tekanan akan berkurang ataupun bertambah. Ingat tak? Jadi isi padu bertambah, tekanan berkurang. Jadi bila tekanan dalam ni kurang, apa berlaku? Udara akan dipaksa masuk ke dalam. Konsep yang cikgu terangkan sebentar tadi. Okey, ni dalam bentuk ayat dia. Okey. Menarik nafas, ya, otot interkostal mengecut dan menarik sangkar rusuk bergerak ke atas dan keluar. Okey, yang pertama. Okey, yang kedua, otot diafragma. Inilah otot diafragma. Ya, ataupun yang ni. Ya, dia mengecut dan menaik diafragma bergerak ke bawah dan melepir. Ni diafragma ni, ya, ini asal dia. Dia akan jadi ke bawah dan melepir. Jadi bila dia melepir, ya, pergerakan sangkar rusuk dan diafragma menjadikan rongga toraks lebih besar dan menyebabkan tekanan udara dalam rongga toraks berkurang. Nampak? Ini ada rongga toraks dalam ni, kan? Okey, jadi rongga toraks yang berada dalam ni, dia akan menjadi isi padu dia bertambah ataupun lebih besar. Jadi bila konsep yang cikgu ajar tadi, ya, isi padu bertambah ataupun isi padu besar menyebabkan tekanan berkurang. Jadi tekanan udara yang lebih tinggi di luar akan dipaksa masuk. Tekanan udara yang lebih tinggi di luar memaksa masuk udara ke dalam paru-paru. Dia masuk. Sama lah macam ni. Okey. Mula-mula berlaku di otot interkostal mengecut. Okey, sangkar rusuk akan bergerak ke atas dan keluar. Jadi seterusnya, otot diafragma mengecut dan menarik diafragma ke bawah. Jadi apa yang berlaku pada rongga toraks ni? Rongga toraks ni akan lebih besar dia punya isi padu. Jadi tekanan ni dalam dia akan menjadi kurang. Okey, jadi tekanan udara yang kat luar lagi tinggi daripada dalam. Jadi luar akan masuk ke dalam. Sebab itu menyebabkan kamu udara masuk ke dalam bila kamu menarik nafas. More of your lung capacity. Seterusnya adalah mekanisme menghembus nafas. Okey, jadi bagaimana yang berlaku? Ya, pertama, sangkar rusuk akan bergerak ke bawah dan ke dalam.
ya akan menyebabkan diafragma mengendur dan melengkung ke atas. Apabila ini berlaku, isi rongga toraks akan berkurang. Ingat tak apa yang berlaku pada isi padu jika berkurang? Tekanan akan bertambah. Jadi, bila tekanan dalam udara bertambah akan menyebabkan udara terpaksa dihembus keluar. Okey. Okey, kita dalam ayat dia. Ya, otot interkostal mengendur dan sangkar rusuk bergerak ke bawah dan ke dalam. Okey, macam tadi menarik nafas, sangkar rusuk keluar dan ke atas. Tapi kalau menghembus nafas dia terbalik, ya, akan mengendur dan ke bawah. Okey, seterusnya apa yang berlaku? Diafragma ni akan mengendur dan melengkung ke atas. Mengendur dan melengkung di atas. Masa tarik nafas dia di sini tadi. Tapi bila dia menghembus nafas dia akan melengkung ke atas. Seterusnya apa berlaku kepada sangkar rusuk? Ya, pergerakan sangkar rusuk dan diafragma menjadikan rongga toraks mengecil. Jadi di sini ruang rongga toraks akan mengecil dan menyebabkan tekanan udara dalam rongga toraks bertambah, ya, tekanan di sini bertambah dan seterusnya tekanan yang tinggi, ya, di dalam paru-paru akan menolak udara untuk keluar. Jadi itulah bagaimana cara kita menghembus nafas. Okey, baik, seterusnya cikgu akan tunjukkan eksperimen tentang eksperimen 2.1, tapi ini berkaitan tentang eksperimen B, ya, di muka surat 51. Kepekatan karbon dioksida dalam udara sedutan dan udara hembusan. Jadi dalam eksperimen ini dia nak mengkaji perbezaan karbon dioksida dalam udara hembusan ataupun udara sedutan. Jadi secara teorinya yang mana lagi tinggi peratus karbon dioksida? Udara hembusan ataupun udara sedutan? Sudah tentulah persen karbon dioksida pada udara hembusan lebih tinggi daripada udara sedutan. Okey. Jadi kat sini, ya, kalau kamu tengok di sini, yang dimanipulasikan adalah jenis udara yang dialurkan dalam air kapur. Jadi okey, mula-mula yang ni kita kena hembus pada air kapur. Tengok apa yang berlaku pada air kapur tu, dia akan menjadi keruh. Okey, yang kedua ni dia cuba untuk sedut udara. Udara akan masuk di sini dan keluar mengikut laluan yang lain. Okey, jadi tak adalah udara yang bercampur. Okey, yang kita sedut untuk 30 saat. Apa yang berlaku? Ya, di situ tiada bertukar ataupun air kapur tak bertukar menjadi keruh. Jadi di sini membuktikan bahawa kandungan karbon dioksida hadir dalam udara tinggi, hadir dalam udara hembusan. Here we go, come on. Get up, get up, get up, get up, get up, get up. Yeah, there it is. Nice. Okay, let's go to 6